Apa itu SIS? Sister in Islam atau dikenali sebagai SIS merupakan sebuah organisasi bukan kerajaan yang dianggap dari sekumpulan wanita profesional beragama Islam yang memperjuangkan hak-hak wanita dalam Islam. Siapa itu ketua SIS? Iaitu Zainah Anwar yang merupakan pengasas dan ketua SIS. Zainah telah mengeluarkan kenyataan bahawa kita memperjuangkan keadilan untuk Islam yang adil, Islam yang menjunjung prinsip keadilan, kesesamaan, kebebasan dan maruah manusia, baik lelaki maupun perempuan. Tapi yang pasti berdasarkan pengalaman yang telah kami lalui, tumpuan kami adalah kepada hak-hak wanita Islam. Antara isu yang diperjuangkan oleh SIS ialah isu berkenaan dengan poligami, di mana poligami dikatakan boleh menggugat kesejahteraan dan kebahagiaan sesebuah institusi keluarga. Jadi salah seorang aktivis SIS iaitu Ruzana Uddin pernah mengatakan bahawa Rasulullah melarang perlakuan poligami dalam kalangan lelaki Muslim. Jadi dalam satu hadis juga disebut di mana Rasulullah melarang Sayyidatina Ali daripada menubuhkan isterinya iaitu Fatimah binti Muhammad. Jadi SIS mahukan undang-undang untuk menyekat amalan poligami dalam kalangan lelaki Melayu yang berada di Malaysia. Isu yang kedua pula ialah berkenaan dengan pelaksanaan hukum hudud. Hukum hudud dikatakan menzalimi kaum wanita. Jadi masyarakat perlu dikawal sedia selari dengan prinsip kesaksamaan, keadilan dan maruah, iaitu bukannya menerusi penghakisan hukum hakam yang kejam dan keras. Jadi undang-undang yang tidak berperlembagaan tidak boleh dilaksanakan di negara ini. Dan yang terakhir ialah isu berkenaan dengan hukum fatwa, di mana SIS menganggap bahawa wanita dibolehkan menjadi imam yang dimakmumkan oleh lelaki. Walaupun mereka tahu Rasul hanyalah di kalangan lelaki sesuai dengan peranan dan tanggungjawabnya, namun SIS tetap dengan pendiriannya yang mengatakan bahawa wanita dibolehkan untuk menjadi imam yang dimakmumkan oleh lelaki. Jadi SIS menganggap penyelidikan mereka berkenaan dengan tafsiran Al-Quran mendorong kepada penindasan wanita yang dipengaruhi oleh budaya jahiliah, di mana mereka menganggap maruah wanita ini rendah dan wanita seharusnya tunduk pada kaum lelaki. Usaha mereka dalam mengkaji dan mentafsir semula Al-Quran adalah untuk memahami maksud sebenar pengalaman yang membuka cakrawala jiwa mereka. Cara yang diterima oleh sistem Islam iaitu SIS dalam menyampaikan ajaran mereka yang pertama ialah majoriti, di mana Islam sebagian besar ditakuti oleh Islam sendiri. Mereka sentiasa dikelilingi oleh teladan dan pengajaran yang menunjukkan bahawa cara hidup Islam adalah cara terbaik untuk hidup mengikut setiap kehidupan. Menurut jika pemikiran generasi pemimpin sekarang merupakan orang yang terkenal dan penduduk utamakan. Ini kerana jika dibandingkan dengan penduduk Islam sekarang, orang yang lebih tua lebih mengetahui mengenai Islam dan tugasnya terutama dia dalam masyarakat Islam. Pegangan teras Islam adalah berdasarkan bukti saintifik yang menunjukkan bahawa untuk mencapai tahap kemamuran yang sama pada zaman Khulafaur Rasyidin, Islam perlu membina semula corak dan struktur sosial seperti zaman itu. Cabaran yang kedua iaitu aliran penyampaian Islam yang berkaitan dengan isu kekeluargaan sama ada melalui tayangan di media massa ataupun media agama. Ini kerana masyarakat sering mudahkan mengenai ajaran seperti kedudukan seseorang. Sebagai contoh, kedudukan lelaki yang tinggi berbanding dengan kedudukan wanita kerana lelaki adalah ketua keluarga. Ini dapat dibuktikan melalui pembuktian bahawa seseorang lelaki yang menyamai kesaksian dua orang wanita. Lelaki juga berhak untuk memukul isteri. Bagi isteri yang berdurhaka kepada suami akan ditempatkan di neraka, itu pada akhirat kelak. Kesemua ini memberi impak yang besar terhadap ketidaksamaan gender dalam pendidikan Islam dan masyarakat. Seterusnya, tentang otoriti agama. Otoriti bermaksud kuasa atau hak, iaitu memberi perintah, mengambil membuat keputusan dan sebagainya. Ini bermaksud mereka mempunyai kuasa atau hak dalam sesuatu perkara. Dia juga menjadi sebagai sumber maklumat tentang sesuatu yang boleh diterima atau dipercayai oleh seseorang. Sebagai contoh, hukum hakam agama. Antara contoh pendiri otoriti agama ialah Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam. Atau Mufti adalah istilah dalam bahasa Melayu yang dapat diartikan sebagai Mufti Departemen dalam bahasa Inggeris. Istilah ini lazimnya digunakan di negara-negara Islam bagi merujuk kepada jabatan atau institusi rasmi kerajaan yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa agama dan memberi panduan tentang perkara yang berkaitan dengan hukum Islam syariah. Ketua Jabatan Mufti lazimnya dikenali sebagai Mufti yang merupakan seorang ulama yang bertanggungjawab menafsirkan ajaran Islam dan memberi nasihat tentang pelbagai isu agama dan undang-undang. Peranan Mufti adalah sangat penting dalam memberi panduan kepada orang ramai serta memastikan setiap aktiviti dan dasar adalah selari dengan prinsip Islam. Hubungan antara Jabatan Mufti dan sistem Islam mungkin berkait rapat dengan tafsiran dan pelaksanaan syariah Islam apabila ia menyentuh tentang isu wanita. Sistem Islam mempunyai komitmen untuk mempromosikan hak-hak kaum wanita dalam rangka Islam serta hak manusia dan menyelesaikan supaya lebih inklusif dan progresif. Manakala Jabatan Mufti mungkin mempunyai peranan membentuk pandangan agama rasmi, mengenai fatwa dan hukum syarak kepada masyarakat dan memberikan bimbingan dan panduan kepada umat Islam. Manakala Jabatan Agama Islam adalah istilah dalam bahasa Melayu yang dapat diartikan sebagai Islamic Religious Department dalam bahasa Inggeris. Istilah ini secara umum merujuk kepada jabatan atau institusi kerajaan di negara di mana majoriti penduduknya beragama Islam. Ia mempunyai tanggungjawab
bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam. Fungsi utama Jabatan Agama Islam melibatkan pengurusan dan penilaian berbagai aspek kehidupan agama Islam di negara ini. Beberapa tugas dan tanggungjawab yang mungkin termasuk dalam Jabatan Agama Islam antaranya seperti pengeluaran fatwa yang memberi bimbingan agama dan menjawab persoalan Islam yang ditimbulkan oleh orang ramai. Selain itu, pengurusan masjid dengan mengurus dan menilai aktiviti masjid termasuk urusan solat dan aktiviti keagamaan lain. Seterusnya, pendidikan agama iaitu dengan mengadakan program pendidikan agama Islam termasuk pendidikan formal di sekolah dan madrasah. Selanjutnya, urusan perkahwinan dan perceraian yang mengendalikan proses perkahwinan dan perceraian mengikut hukum syarak. Akhir sekali, penyebaran maklumat agama dengan menyebarkan maklumat dan pendidikan agama Islam kepada orang ramai. Perhubungan antara pejabat agama Islam dan sistem Islam iaitu SIS boleh menggambarkan hubungan yang kompleks melibatkan aspek agama, undang-undang dan isu sosial. SIS iaitu sistem Islam merupakan pertubuhan bukan kerajaan di mana hanya memfokuskan isu perihal wanita dalam konteks Islam. Manakala Jabatan Agama Islam pula merupakan badan pertubuhan kerajaan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam. Perspektif hukum Islam ialah Jabatan Islam mempunyai tanggungjawab besar untuk mengaplikasi dan mentafsirkan undang-undang Islam termasuklah dalam konteks peraturan berkaitan wanita. Sistem Islam pula berusaha untuk menyokong tafsiran undang-undang Islam yang lebih inklusif mengenai hak wanita. Pandangan terhadap isu wanita ialah dari segi Jabatan Agama Islam. Pendekatan kepada isu wanita mungkin berbeza dalam institusi ini dan mungkin mencerminkan tafsiran tradisional atau lebih progresif. Manakala dari segi sistem Islam aktif dalam mempromosikan hak wanita, kesesamaan gender dan tafsiran Islam yang menyokong keadilan sosial. Penglibatan dalam dialog atau kerjasama melalui Jabatan Agama Islam ialah dalam sesetengah kes mungkin terlibat dalam dialog dengan kumpulan masyarakat sivil seperti sistem Islam untuk membincangkan tentang isu agama dan sosial. Sistem Islam pula boleh berusaha untuk kerjasama dengan institusi agama untuk memperjuangkan perubahan positif dalam masyarakat. Seterusnya, fatwa terhadap sistem Islam iaitu isu pengharaman pemikiran liberalisme dan pluralisme. Pemikiran liberalisme dan pluralisme adalah sesat dan menyeleweng kepada ajaran Islam. Namun dari segi akidah, ia berpegang kepada konsep pluralisme dan menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Seterusnya, pluralisme berpendirian bahawa setiap agama mempunyai persepsi, konsep dan respon terhadap realiti yang agung. Dari aspek syariah pula, sikap terhadap ilmu-ilmu Islam dan sikap terhadap hukum. Ilmu-ilmu Islam yang menjadi kesepakatan ulama yang diterima sebagai metod dalam disiplin ilmu. Seterusnya, pemikiran liberalisme mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada fiqh yang mengambil tujuan hukum hakam bukan bentuk hukum. Dan kesimpulannya, orang Islam dilarang berpegang kepada aliran pemikiran liberalisme dan pluralisme yang bertentangan dengan ajaran dan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang kita dapat rumuskan di sini, sistem Islam dan Islam liberal berpendapat bahawa perkara yang mereka ajar ini merupakan sangat penting dan memerlukan perhatian dengan segera untuk mengubah atau mengembalikan maksud dan ajaran Islam kepada makna asalnya. Hal ini kerana ramai rakyat berpendapat bahawa ajaran yang dibawa telah menyesatkan ramai umat Islam.